Gemenur Iman dan kuliah 2 hari ini dengan tajuk Jom Persiapkan Diri, siri yang kedua. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan staf pentadbiran Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Farid Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita di hari Jumaat yang barakah ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita terus panjatkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya, sekali lagi kita diberikan izinnya untuk sama-sama kita hadir secara online untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita bersama-sama mengulang kaji ilmu-ilmu yang berkaitan, khususnya pada hari ini membicarakan berkaitan dengan ulang kaji berkaitan dengan puasa Ramadan dan juga puasa-puasa lainnya, insya-Allah. Dan yang dihormati dan dikasihi puan admin kita, seluruh jemaah, para asatizah, guru-guru yang turut serta dalam program kita pada pagi ini. Dan ini adalah program ataupun bagi tajuk yang kedua, part 2 kan. Sebelum ni kita membicarakan berkaitan dengan puasa qada dan juga fidyah. Jadi mungkin untuk kali ini kita ambil masa untuk beberapa perkara yang lain. Sebagai ulang kaji kita, tak lama lagi dah, hari ini dah masuk berapa? 3 Syaban kalau tak silap saya. Maaf kalau salah, tolong betulkan. Jadi insya-Allah kita nak ulang kaji perkara yang memang kita tahu dah. Tinggal lagi mungkin bila mana dah lama kita tak ulang kaji, akhirnya kita terlupa. Kan, macam yang kita bincangkan sebelum ini berkaitan dengan qada, berkaitan dengan fidyah, berkaitan dengan siapa yang perlu untuk membayar fidyah saja, siapa yang perlu untuk membayar qada saja, siapa yang perlu membayar kedua-duanya. Jadi pada hari ini kita nak ulang kaji ke belakang sedikit lagi. Apapun, insya-Allah bukan saya nak mengajar, tetapi lebih kepada nak kita bersama-sama mengulang kaji. Dan insya-Allah sebelum kita mulakan, kita ambil sedikit masa pada hari Jumaat ini, hari yang penuh dengan keberkatan dan hari yang mana hari yang dituntut untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sama-sama kita berselawat tafrijah pada pagi-pagi ini. InsyaAllah semoga dengan selawat yang kita alunkan, Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan dalam kehidupan kita dan memberikan banyak kelebihan atas kehidupan yang akan kita lalui pada hari ini dan juga hari-hari selepas ini, insyaAllah. Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
تامان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Okay, insyaAllah kita terus masuk kepada perbincangan kita dalam topik perbincangan berkaitan dengan puasa dalam bulan Ramadan dan juga puasa-puasa lainnya, tetapi khusus kita kepada puasa Ramadan. Jadi kita lihat kembali perkara-perkara yang membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Benda ni benda yang biasa, tetapi tiap tahun dia akan ada sahaja soalan-soalan yang akan keluar. Okay? Jadi kita lihat pada asasnya perkara yang membatalkan puasa ada 5 sahaja. Iaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini semua orang tahu dah, iaitu menelan makanan atau minuman atau memasukkannya ke dalam rongga mulut sekalipun kecil walaupun sebesar biji sawi. Sikit je. Okay? Makan minum ni jelas, semua orang faham. Okay, yang kedua, melakukan persetubuhan, iaitu memasukkan kemaluan lelaki ke dalam faraj atau dubur walaupun tanpa keluar air mani. Itu yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan perbuatan secara langsung, iaitu dengan disengajakan, seperti mengeluarkan dengan tangan, sama ada tangan sendiri atau tangan isteri, ataupun disebabkan daripada bercium atau berpelukan dengan isteri dan sebagainya. Jadi bila mana mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka batallah puasanya. Yang keempat, iaitu muntah dengan sengaja. Jadi tak timbul isu kalau kata termuntah. Sebab apa? Yang dikatakan membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Dan yang kelima, ini yang selalu banyak pertikaian. Apa dia? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, iaitu rongga badan, sama ada melalui mulut kita sehingga masuk ke dalam halkum, kemudian rongga kepala, usus dan juga pundi kencing melalui saluran yang terbuka di badan, sama ada benda yang dimasukkan itu kecil ataupun besar, makanan atau bukan makanan. Ini yang selalu menjadi persoalan. Masuk ke telinga batal puasa ke tidak? Masuk ke hidung batal puasa ke tidak? Kan? Masuk ke mata batal puasa ataupun tidak. Ini perkara-perkara yang selalu menjadi pertikaian. Okey. Di samping 5 perkara tadi, ada juga lagi 4 lagi perkara lain yang juga menjadi asbab kepada batalnya puasa kita. Okey. Yang kelima tadi, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, dimaksudkan saluran terbuka. Okey. Dimasukkan saluran terbuka dalam badan kita, apa dia? Iaitu mulut kita, hidung kita, telinga kita, kemaluan ataupun faraj, iaitu saluran air kecil, dan juga dubur, iaitu saluran air besar. Dan antara perkara yang membatalkan puasa dengan sebab memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan tersebut ialah yang pertama, menitik atau memasukkan air atau ubat ke dalam dubur, iaitu saluran najis, dan kemaluan ataupun faraj, iaitu saluran air kecil. Ini kadang-kadang kalau kata anak-anak kita kan, anak-anak kita demam panas sangat, jadi dia masukkan yang ubat macam torpedo tu, ada masukkan nak meredakan suhu suhu badan demam anak kita tu, maka kalau dalam keadaan begitu ianya membatalkan puasa. Kemudian memasukkan air atau ubat ke dalam telinga,
Tetapi kena pastikan yang membatalkan itu bila mana jika sampai sehingga ke dalam bahagian dalam telinga. Kalau setakat yang belah luaran tak ada masalah. Ini yang dimaksudkan, setengah pendapat mengatakan sehingga sampai kepada gegendang telinga, maka itu baru membatalkan. Okey. Memasukkan apa-apa juga objek seperti kayu atau lain-lain ke dalam bahagian telinga. Menyedut air atau ubat melalui hidung. Ada setengah orang dia mengambil wuduk, memasukkan air ke dalam hidung hingga melepasi bahagian akhir hidung. Maksudnya dah sampai ke dalam. Kalau setakat ruang depan tak ada masalah. Kan setakat ruang yang depan kita ni tak ada masalah. Yang jadi masalah bila sampai masuk ke dalam, iaitu hingga sampai ke kepala atau dia masuk ke dalam kerongkong. Ini yang membatalkan. Begitu juga dengan memasukkan asap ke hidung atau ke kerongkong, iaitu bagi orang yang menghisap rokok. Seterusnya berlebihan ketika berkumur atau membasuh hidung hingga masuk air ke kerongkong atau ke kepala. Kemudian memasukkan hujung jari ke dalam dubur ataupun faraj melebihi had yang diperlukan ketika beristinja ataupun ketika membersihkan najis waktu kita membuang air besar tu tanpa adanya darurat. Okey, itu 5 perkara. Kemudian sambungannya ialah sebagaimana yang kita tahu, bila mana kedatangan haid ataupun nifas bagi wanita. Bagi lelaki dia tak ada haid, dia tak ada nifas. Jangan pula kata, Ustaz saya batal puasa, orang lelaki duk jumpa. Ustaz saya batal puasa sebab apa? Saya datang haid katanya. Itu masalah. Maknanya dia bukan lelaki tetapi dia lelaki jadi-jadian. Okey. Seterusnya ialah pengsan sepanjang hari. Kalau setakat pengsan sekejap dia tak ada masalah. Tetapi yang menyebabkannya bila dia pengsan sepanjang hari. Kemudian gila. Jika seseorang menjadi gila walaupun untuk sebahagian hari, batallah puasanya. Nampak ada beza. Orang pengsan, syarat dia kalau kata dia batal puasa ialah pengsan sepanjang hari. Bagi orang gila, bila mana dia gila walaupun sekejap, kan? Dia gila sekejap, maka batallah puasanya. Dan yang ke-9, terlupa niat pada malam hari. Bagi puasa wajib, bagi puasa sunat tak ada masalah selagi mana dia belum makan sebelum sampai pada waktu tengah hari itu, sebelum masuk waktu Zuhur, kan dia tak niat tapi dia rasa macam makanan tak ada. Saya nak puasa sunat Isnin ataupun Khamis. Tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah bila mana nak puasa wajib iaitu pada bulan Ramadan dia tak niat, maka terbatallah puasanya. Jadi saya katakan tadi 5 tapi sebenarnya keseluruhan adalah 9. Minta maaf saya terlepas pandang buku surat yang sebelah ni. Okey. Jadi saya nak merujuk kepada perkara yang ke-6 iaitu kedatangan haid dan nifas, sekadar sedikit perkongsian. Okey. Kebiasaannya. Ini sebab ramai audiennya wanita. Okey. Darah haid ni sebenarnya berapa tempoh yang sebenar? Berapa tempoh yang paling pendek? Berapa tempoh yang paling panjang? Dan berapa tempoh yang menjadi kebiasaan? Saya suka tanyakan sebab ada di kalangan masyarakat di luar sana, mereka sendiri pun confused. Berapa hari sepatutnya? Kan? Ada orang kata, Ustaz saya datang haid sampai 20 hari. Okey, kan? Okey, rongga badan yang terbuka. Okey, betul. Okey. Ada yang boleh jawab? Tempoh paling pendek berapa hari untuk kedatangan haid, tempoh paling panjang berapa hari dan tempoh kebiasaannya berapa hari. Kita buat interaksi dua hala. Paling panjang 15, kebiasaan 7 atau 8 hari. Yang paling pendek saya nervous nak jawab sebab saya rasa macam lupa. Okey, tak apa. Sedetik ke? Macam mana? Okey. Okey, alright. Ada lagi yang nak menjawab? Paling panjang 15 hari, paling pendek 7 atau 8 hari, kebiasaan 7 atau 8 hari, yang paling pendek terlupa. Okey, tak apa. Okey, ada yang nak mencuba lagi? Tak ada masalah. Tak ada yang nak mencuba. Sambil masak ni Ustaz. Jadi tu yang tak menjawab tu. Okey, tak apa. 1 hari 1 malam. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi jawapannya ada dah. Okey, yang pertama, tempoh paling pendek untuk kedatangan haid ialah 1 hari 1 malam. Okey. Paling panjang ialah 15 hari 15 malam. Dan tempoh kebiasaannya ialah antara 6 ke 7
hari. Alhamdulillah. Okey. Okey, semua dapat jawab. Maknanya semua orang ada dalam ni adalah insan-insan yang berilmu. Ini cukup penting sebenarnya. Ini cukup penting. Cuma kadang-kadang kita ni sebagai seorang, saya boleh katakan ibu-ibu lah, sebab kebanyakannya ibu-ibu, ibu-ibu ataupun nenek-nenek ke ataupun para isteri ke, kita kena didik anak kita. Tak semestinya anak perempuan sahaja, anak lelaki pun perlu untuk kita ajar. Terutamanya anak-anak lelaki yang dah nak kahwin, dia datang jumpa kita, Umi, abang rasa abang dah ada pilihan dah. Kan, abang dah ada jodoh dah. Kan, jadi kita tanya dia, tahu tak tentang haid, tahu tak tentang nifas, tahu tak tentang wiladah? Kata Umi, itu bukan benda yang perlu untuk abang tahu. Dia katakan, itu biarlah orang perempuan yang ambil tahu. Tak, sebenarnya itu juga menjadi satu keperluan kepada anak lelaki kita untuk tahu. Sebab apa? Bila mana dia dah menjadi suami nanti, isterinya datang haid, isterinya datang nifas, isterinya wiladah, dia tak tahu istihadah itu apa. Jadi penting untuk kita mengajarkan kepada anak kita. Kan, sebab ini sebenarnya suatu kewajipan. Seorang suami wajib memberikan kefahaman kepada isterinya. Tapi kalau dah suami itu pun tak faham, macam mana dia nak berikan kefahaman kepada isteri? Itu yang merisaukan kita. Kalau tak mampu nak sampaikan, yang pertama dia kena menuntut ilmu. Yang kedua, dia juga kalau kata tak faham, dia kena carikan guru untuk isteri dan juga anak-anaknya. Okey, alright. Seterusnya, bila dikatakan nifas iaitu darah yang keluar selepas bersalin. Okey. Darah yang keluar selepas bersalin dinamakan sebagai nifas. Okey. Jadi bila mana dia keguguran pun keluar darah selepas daripada keguguran, itu juga dikatakan sebagai darah nifas. Ada persoalan, dia kata, Ustaz, tempoh darah nifas ni kalau kata dia lahir anak kembar, kan? Lahir anak kembar. Anak yang pertama keluar pada hari yang pertama. Kemudian selang sehari keluar anak yang kedua. Tiba-tiba keluar lagi pada hari yang ketiga, anak yang ketiga. Dari mana nak kira tempoh nifas tersebut? Adakah daripada kelahiran anak yang pertama, ataupun anak yang kedua, ataupun anak yang ketiga? Okey. Jadi anak yang ketiga, alhamdulillah, jawapannya ialah anak yang terakhir sekali keluar. Tempoh kebiasaannya ialah 40 hari. Okey, tempoh kebiasaan 40 hari. Okey, tetapi ada yang kata 15 hari pun dah berhenti. Okey, ada yang kata, Ustaz, macam mana Ustaz, tempoh paling lama berapa? Menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan tempoh paling lama ialah 60 hari. Okey. Jadi ada persoalan juga, dikatakan, Ustaz, selepas 15 hari darah nifas saya berhenti dah. Selepas 15 hari darah nifas saya berhenti. Masuk hari yang ke-31 datang balik darah, dia katakan. Datang balik darah. Adakah darah itu darah nifas ataupun darah haid ataupun darah istihadah? Sebab Ustaz kata tadi tempoh paling lama ialah 60 hari. Jadi baru 31 hari. Macam mana Ustaz? Kan? Jadi kalau tengok rujukan saya daripada pejabat mufti wilayah, dikatakan bila mana ada jangka masa yang panjang tu tadi, 15 hari tu, maka 15 hari yang pertama itu adalah darah nifas. 15 hari selepas daripada itu, iaitu hari yang ke-31, dikategorikan sebagai darah haid, bukan lagi darah nifas. Okey, alright. Seterusnya iaitu ada satu lagi perkara yang mungkin kadang-kadang orang terlepas pandang, iaitu wiladah. Wiladah ini ialah bagi orang yang bersalin, sama ada dia keluar darah ataupun tidak. Jadi sebab itu adanya hukum mandi wiladah. Ini pun tak ramai orang tahu. Ada kata, Ustaz, tak keluar darah. Jadi perlu tak saya nak mandi untuk mandi nifas contoh, kan? Jadi bila mana tak keluar darah pun dia tetap perlu untuk mandi wiladah. Okey, alright, itu sekadar perkongsian lah. Okey, insya-Allah setakat ini rasanya semua clear kot. Okey. Jadi ada apa-apa persoalan boleh tanyakan sekiranya lah ada apa-apa persoalan. Okey, saya akan terus masuk kepada persoalan-persoalan yang biasanya berlaku di kalangan masyarakat, soalan-soalan yang saban tahun, benda yang sama juga ditanyakan sebab setahun sekali baru kita menyambut puasa Ramadan. Okey, kita lihat.
Soalannya, jika seseorang menelan makanan yang amat kecil seperti biji sawi, biji-bijian atau sebagainya, adakah turut membatalkan puasanya? Jadi menurut mazhab Syafi'i, iaitu ianya masih pengertian makan, iaitu memasukkan makanan ke dalam halkum walaupun yang dimasukkan itu sedikit ataupun kecil. Ini soalan yang rasanya tak ada masalah untuk orang memahami. Okey, yang kedua, ini kadang-kadang yang menjadi sedikit persoalan. Okey, contoh kita bangun pagi, kita bersahur dah. Sahur, kemudian kita habis sahur, masuk waktu subuh, kita lupa nak gosok gigi. Jadi adalah celah-celah makanan yang masih lagi melekat. Jadi soalannya, menelan air liur, okey, apa hukumnya? Asas yang pertama, apa hukum menelan air liur? Kalau kata air liur tu banyak, ada setengah orang ada air liur dia banyak, boleh ataupun tidak. Jadi menelan air liur sekalipun banyak tidaklah membatalkan puasa kerana itu sukar dielakkan. Namun hukum ini terikat dengan dua syarat. Okey, yang pertama, air liur itu adalah tidak bercampur dengan benda asing. Macam saya katakan tadi, celah-celah gigi ada makanan yang masih lagi terselit. Jika air liur bercampur dengan benda asing lalu ditelan, akan batallah puasanya. Okey. Yang kedua, syarat yang kedua. Air liur yang ditelan itu adalah terus dari kilangnya, yakni air liur yang original yang keluar daripada mulut kita. Dalam pengertian lain, harus menelan air liur selama ia masih berada di dalam mulut. Selagi mana dalam mulut tak ada masalah. Adapun jika ia telah keluar dari mulut, maka jika dimasukkan kembali ke dalam mulut dan kemudian ditelan, batallah puasanya. Termasuklah air liur yang melekat di bibir. Kadang-kadang kita duduk bercakap kan, macam saya lah duduk bercakap, macam keluar air liur dekat bibir. Kan? Dia telan balik, maka dimasukkan dan ditelan, maka batallah puasa. Jadi kalau kata air liur tu dah terkeluar dekat bibir, lap dia, jangan ditelan sebab menyebabkan batalnya puasa kita. Okey. Jangan pula tanya, Ustaz, ada soalan Ustaz, apa hukumnya menelan air liur orang lain? Kalau dah air liur sendiri yang terkeluar pun batal, apatah lagi duk telan air liur orang lain, dah tentulah batal. Okey. Soalan yang seterusnya berkaitan dengan air liur juga lagi. Ustaz, apasal banyak cerita air liur ni Ustaz? Kan? Sebab benda tu yang selalu berlaku kan. Dalam mulut kita ni memanglah kan, dekat mulut kita ni yang keluar air liur. Kalau orang yang dah tak keluar air liur tu, dia ada masalah lah tu. Okey. Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang keluar darah dalam mulut atau darah dari gusi? Kan kadang-kadang ada setengah orang bila dia gosok gigi keluar darah. Ataupun ada setengah orang dia sensitif. Gigi dia, gusi dia memang sensitif. Kadang-kadang silap sikit je akan keluar darah. Jadi apa hukumnya? Kan darah tu pula dia dah campur dengan air liur kita. Kita pun tak tahu nak bezakan kan. Jadi darah ialah najis dan wajib dibasuh. Apabila darah bercampur dengan air liur, wajib dibasuh dengan air. Tak cukup sekadar kita ludahkan darah yang dah bercampur dengan air liur tu. Tetapi yang perlu kita lakukan ialah kita kena berkumur-kumur. Ambil air, kita tadah, kita masuk dalam mulut, kita kumur-kumur, kemudian kita buang dia. Sebab apa? Asasnya tadi apa dia? Darah adalah najis. Kalau terkena di tangan, kena basuh untuk dibersihkan. Begitu juga bila terkena pakaian, apatah lagi bila mana dalam mulut kita. Setelah kita berkumur-kumur, kita dah bersihkan air liur tadi itu bercampur dengan darah, barulah mulut menjadi suci. Tidak memadai dengan meludah-ludahkan saja air liur tersebut tanpa menyucikan mulut dengan air, sekalipun air liur kelihatan putih setelah banyak kali diludah. Kerana najis wajib dihilangkan dengan air mutlak. Jadi orang yang bercampur air liurnya dengan darah dan ia tidak berkumur, jika ia menelan air liurnya itu, batallah puasanya sekalipun tidak dirasai lagi kehadiran darah dalam air liur itu, kerana dari segi hukum air liur itu masih bernajis dan mesti disucikan dengan air yang mutlak. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan air liur bercampur dengan darah. Okey, kita lihat situasi yang kedua. Sebab soalan tadi darah yang keluar dalam mulut. Yang kedua, darah dari gusi ataupun gusi yang berdarah. Okey.
Namun jika seseorang mengalami masalah gusi berdarah dengan berterusan di mana darah keluar dengan tidak menentu dan sukar untuk menjaganya, maka darah yang seperti itu dimaafkan dan memadai dengan meludahnya sebagai ganti membasuhnya dan tidak perlu dibebankan dengan membasuhnya pada setiap kali keluar darah dari gusi itu. Dimaafkan juga darah yang bercampur dengan air liur tanpa disedari. Okey, situasinya berbeza. Yang pertama tadi, dia keluar darah. Okey, dan dia bukan keluar darah yang berterusan. Maksudnya dia keluar sesekali ataupun dalam mulut dia tiba-tiba berdarah, terhantuk ke bibir ke ataupun gigi, tergigit lidah ke, keluar darah. Jadi pada waktu itu kena bersihkan darah tersebut. Yang kedua, bila mana ada orang yang menghadapi masalah gusi kerap sangat berdarah, kan? Dia takkan setiap kali dalam kereta kan dia keluar tak berhenti, setiap kali itu juga dia nak berkumur-kumur kan, kalau menjadi halangan dan juga menyusahkan, mendatangkan masalah yang menyebabkan orang yang mengalami masalah ni sukar untuk melakukan perbuatan berkumur-kumur dan menyucikan darah tersebut, maka di situ diberikan kemaafan memadai dengan cukup sekadar meludahnya sahaja. Okey, clear Kalau cabut gigi batal puasa ke Ustaz? Sebab banyak keluar darah tu dan bercampur dengan air liur. Dia macam tahu je soalan ni memang saya nak baca dah. Kan? Apa hukum mencabut gigi atau menyumbatnya ketika siang hari pada bulan Ramadan? Memang cantik sungguh soalan tu sampai pada masa yang tepat. Kan? Jadi proses mencabut gigi atau menyumbatnya tidak dapat dielakkan daripada tertelan ubat yang digunakan ketika proses dijalankan seperti ubat bius atau seumpamanya dan tertelan darah selepas gigi dicabut. Okey. Oleh itu hendaklah dielakkan mencabut gigi pada siang hari kerana membawa kepada batal puasa. Okey. Hendaklah dibuat pada malam hari kecuali jika tidak dapat dielakkan, maka haruslah dibuat pada siang hari dan wajiblah puasa diganti pada hari lain jika jelas ada ubat, ada air, ada darah atau bahan yang masuk ke dalam halkum ketika proses mencabut atau menyumbatnya dijalankan. Menyumbat ni maksud dia apa dia? Tampalan gigi. Kan? Jadi persoalannya tadi, macam mana Ustaz? Kalau kata cabut gigi bulan puasa dah tentulah adanya okey. Adanya darah, adanya ubat, adanya air liur yang bercampur dengan darah, kan. Jadi bila mana kita pasti adanya darah, kita tertelan, adanya ubat kan, bila buat cabut gigi pasti ada ubat yang dicampurkan semasa dalam proses mencabut gigi, pastinya ada ubat yang tertelan. Kalau tak tertelan tak ada masalah. Isu dia tak tertelan tak ada masalah. Darah keluar tak tertelan tak ada masalah. Air tak tertelan tak ada masalah. Yang menjadi isunya kalau kata ada darah tertelan, ada ubat tertelan, ada air tertelan, maka batallah puasanya. Okey, klinik gigi malam tutup. Okey, mungkin ada juga setengah klinik gigi yang dia buka sampai pukul 9 malam pun ada, kena buat appointment lah. Tetapi kalau kata dah memang dah tak larat dah, tak tahan Ustaz, dah seminggu ni duk tahan, klinik semua tutup malam, kena buat siang. Maka kalau kata memang kita yakin adanya tertelan ubat ataupun air ataupun darah, maka kena qada lah satu hari tu. Sehari je kot, kan, takkan hari kedua pun masih lagi sama kan. Jadi hukumnya sekiranya kita sekiranya tertelan dan tak dapat nak dielakkan untuk mencabut gigi pada siang hari, maka wajib untuk mengqadakannya. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey. Satu lagi soalan yang memang juga popular. Okey. Adakah menelan gelemar? Gelemar ni apa dia? Ataupun kahak membatalkan puasa. Gelemar ataupun dahak. Yang saya faham ni ya termasuk dengan kahak lah. Kadang-kadang orang sesama kan ada hingus yang jadi kahak tu kan. Jadi kalau tertelan macam mana? Okey. Menurut mazhab Syafi'i, gelemar ataupun dahak yang dikeluarkan dari dalam tekak jika diludahkan keluar tidaklah membatalkan puasa. Benda daripada dalam keluar, dia beza. Kalau kata wuduk, benda yang daripada dalam, maksudnya daripada kemaluan depan ataupun belakang, dia keluar, dia membatalkan wuduk. Dalam bab puasa pula, benda yang keluar tak batal tetapi benda yang masuk yang batal. Okey, kita masuk balik.
Jika gelema ataupun kahak tadi dikeluarkan maka tidaklah membatalkan puasa. Namun jika gelema atau kahak itu ditelan kembali selepas berada dalam mulutnya, maka batallah puasanya. Adapun menyedut gelema dari kepala jika terus masuk ke dalam kerongkong tanpa melalui perantaraan mulut tidaklah membatalkan puasa. Namun jika disedut masuk ke mulut kemudian ditelan, batallah puasa. Jika diluahkan tidak batal puasa. Okey. Situasinya begini. Kadang-kadang kan kita sesemua maklumlah, bulan puasa ni bulan yang paling mewah dengan makanan. Makanan yang tak pernah keluar bulan lain pun keluar. Kan? Masa tu lah dekat tempat kita ni keluarnya apa? Puteri mandi. Kan? Orang duk tanya, Ustaz, saya beli kuih puteri mandi tak nampak pun puteri. Kan? Saya beli kuih cucur badak tak jumpa pun badak. Kan? Saya beli kuih badak berendam. Tak nampak pun badak tengah berendam. Kan? Berat nanang kalau kata semua tu nampak. Kan? Jadi bila mana kita kadang sesama. Seminggu pertama tu direct. Hari pertama kita minum cendol. Hari kedua ABC. Hari ketiga air jagung. Hari keempat air katira. Hari kelima lai cikang. Hari keenam demam sesama. Kan? Jadi bila dah demam sesama ni adalah hingus dekat hidung kita ataupun kadang-kadang sampai tahap kat kepala sakitnya kan. Jadi ada kahak ataupun dikatakan gelema ataupun dahak. Bila mana kita kadang-kadang kita sedut kan, kita sedut daripada atas ni kita sedut. Terus masuk ke dalam kerongkong kita. Kita telan. Batal tak? Maka tidak batal puasanya. Yang batal tu macam mana? Kadang-kadang dia sangkut kan, dia sangkut dekat tekak kita ni. Allah, sangkut pula kan. Nak telan tak boleh. Terpaksa keluarkan. Dia pun keluarkan sampai keluar ke rongga mulut. Bila sampai ke rongga mulut, dia telan pula. Dah keluar ke rongga mulut, dia telan. Maka bila mana dia telan, akan batallah puasanya. Okey. Jadi dia punya indikatornya macam mana? Kan? Indikatornya ialah bila mana dia bila kita cerita tentang puasa ni, kadang-kadang kita kena masuk juga bab tajwid. Apa yang saya maksudkan dengan bab tajwid? Kita kena kenal pasti makhraj huruf kha. Makhraj huruf kha di mana? Kan? Saya tengok komen sekejap. Kuih puteri mandi tu Tuan Puteri bawa pergi mandi. Itulah masalah. Kuih puteri mandi tu dia bawa pergi, Tuan Puteri bawa dia pergi mandi. Okey. Alright. Saya tanya sampai ke mana tadi? Makhraj huruf kha. Makhraj huruf kha kat mana? Siapa tahu? Kan? Dia ada 6 huruf yang keluar daripada kerongkong ataupun kita punya saluran halkum ni kan. Dia ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Okey, betul halkum tu betul. Tapi dia ada 3 tempat. Hamzah dan ha berada keluar daripada pangkal halkum, pangkal kat bawah. Ain dan juga ha keluarnya di pertengahan halkum. Ghin dan juga kha ada kat hujung halkum, dah nak keluar ke rongga mulut. Okey, di hujung betul. Jadi itulah indikatornya. Dan bila kita bunyi huruf kha, kita rasa yang dahak tadi ataupun gelema tadi, dia tak lepas lagi daripada makhraj huruf kha. Maka kalau kita telan dia tak keluar daripada makhraj huruf kha tu, maka kita telan tak batal puasa. Kalau kita dah keluar, kita bunyikan kha, rasa macam dia dah keluar dah terlepas daripada makhraj huruf kha, maka itu yang dikatakan rongga mulut. Bila dah ada di rongga mulut, maka kita kena ludahkan dia supaya kita tidak menelannya, boleh menyebabkan batal puasa kita. Okey, alright, ini yang selalu agak terjadi. Okey. Menekan suara ke tengah kerongkong, dia bukan menekan suara ke tengah kerongkong, ke atas terus. Kalau tengah tu hamzah, ain dan juga ha, dia atas sekali, atas sini ya. Memang dah senang cerita sempadan antara rongga mulut dan juga halkum, dekat hujung dah pintu masuk ke rongga mulut. Okey, alright. Seterusnya, bagaimana dengan sisa-sisa makanan pada celah gigi atau dalam mulut? Ini yang saya katakan awal-awal tadi. Okey, kita lihat situasinya. Dia ada dua situasi yang berbeza. Okey. Hendaklah dilihat pada dua keadaan. Jika sisa-sisa makanan itu amat sedikit, tidak dapat dibezakan daripada air liur. Okey, sisa makanan tu sikit sangat. Kan dia dekat celah gigi kita kan. Pagi tadi kita masak daging masak danok. Kan daging hitam masak danok tu. Maklumlah gigi kita ni dah semakin berusia ni,
Bila makan selit sana, selit sini, kita pun tak perasan kan. Gosok gigi pun tak terlepas gak dia kan. Jadi jika sisa makanan itu amat sedikit, tidak dapat dibezakan daripada air liur dan tidak dapat diluahkan kerana makanan bercampur dengan air liur dan biasanya tertelan bersama air liur, tidaklah membatalkan puasa jika menelannya. Hukumnya sama seperti menelan air liur yang sukar untuk dielakkan. Jadi senang cerita, bila sisa makanan tu terlalu sedikit, tak perasan. Bila kita kalau kata memang ada satu serat daging tu lah yang cerita. Ini memang kita pun tak perasan. Kita tak perasan adanya sisa makanan. Jadi bila mana memang terlalu kecil dan kita tak perasan, tak boleh nak bezakan dia dengan air liur, maka bila mana kita telan, hukumnya seperti menelan air liur sendiri, tidak membatalkan puasa. Tetapi kita lihat situasi yang kedua. Adapun jika sisa-sisa makanan itu banyak, boleh dibezakan daripada air liur, macam saya katakan tadi, ada serat daging. Bila kita sentuh dengan lidah, oh ada sisa daging ni kan. Jadi bila mana ianya dalam keadaan yang banyak dan boleh dibezakan daripada air liur dan boleh diluahkan, maka jika diluahkan tidaklah membatalkan puasa. Namun jika ditelan, batallah puasa mengikut jumhur ulama termasuk mazhab Asy-Syafi'i. Okey, walaupun ada pandangan-pandangan dalam mazhab lain, tetapi kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Okey. Seterusnya, apakah hukum mengunyah-ngunyah sesuatu ketika sedang berpuasa tanpa menelannya? Ini orang tak ada kerja. Tak ada kerja, cari kerja. Dah tahu belum puasa, dia cari satu-satu benda, dia duk kunyah kan. Jadi boleh ataupun tidak? Hukumnya adalah makruh. Namun jika benda yang dikunyahnya itu mencair atau tertanggal bahannya ke dalam air liur, lalu ditelan bersama air liur atau tertelan, batallah puasanya. Contoh, orang duk ambil dia duk kunyah pemadam. Pemadam tu tak luntur, warna putih, tak luntur, tak ada pun cecair yang keluar. Kalau dia kunyah-kunyah, hukumnya makruh. Tetapi kalau kata cecair tu sampai tahap getah tu boleh dirasa, dia kunyah-kunyah bahan dalam pemadam tu, ataupun pemadam yang berwarna, warnanya itu luntur, maka tertelan, maka di situ batallah puasa. Jadi begitu juga, makruh mengunyah-ngunyah makanan kecuali jika tidak dapat dielakkan, seperti memberi makan kepada anak yang masih bayi atau sebagainya, maka tidaklah makruh. Walau bagaimanapun, hendaklah dipastikan makanan yang dikunyah itu tidak ditelan atau tidak masuk bersama air liur ke dalam kerongkong, kerana jika berlaku, maka batallah puasanya. Jadi kalau kata ada anak kecil, tak payahlah nak kunyah, lenyek je lah pakai sudu, kan. Takut sebab kita nak kunyah, nak bagi anak kita makan, tertelan dalam keadaan kita pun tak perasan, kan, sehingga menyebabkan batal puasa kita. Jadi lebih baik kita pakai je lah sudu ke, pakailah apa-apa benda lain pun, kita lenyek benda tu. Zaman sekarang ni tak susah pun, pakai blender je, tekan sekali, beberapa saat settle dah. Okay, alright. Ini satu lagi persoalan yang kadang-kadang orang terkeliru. Apa dia? Apakah hukum merasa makanan ketika sedang berpuasa? Kan? Ini biasa chef ataupun tukang masak kan. Ustaz, kerja saya Ustaz, saya ni tukang masak. Kalau saya tak rasa makanan tu, nanti customer komplain. Kata memanglah orang kata semua orang berpuasa, tapi kalau kata kita jual makanan yang tak ada rasa, customer akan komplain. Okey. Merasa ni sebenarnya kadang-kadang orang salah faham. Contoh, dia duk masak nasi Arab. Dia nak rasa dia punya sambal itu kan. Dia pun ambil satu jari, dia cicah, kemudian dia letak di lidah. Yang menjadi permasalahan apa dia? Bila orang kata merasa ni ialah yang kita cicah tadi tu, kita letak dekat lidah kita, kita rasa. Selepas rasa, kita kena ludahkan dia keluar. Bukan selepas kita letak kat lidah dan kita telan. Itu ada dua benda yang berbeza. Merasa bukan menelan. Tapi ramai orang keliru. Bila dia rasa, dia letak kat lidah, kemudian dia telan terus. Okay, jadi kita lihat. Merasa makanan tidaklah membatalkan puasa, tetapi hukumnya makruh kecuali jika ada keperluan seperti tukang masak ataupun membeli makanan untuk berbuka atau sebagainya. Namun setelah dirasa, hendaklah diluahkan, kerana jika ditelan masuk ke dalam kerongkong bersama air liur, batallah
puasanya. Okey. Jadi jelas setakat ni tak ada persoalan. Dia bila bab-bab soalan ni sekejap, tengok dah 10, dekat 10.15. Pejam celik, rasa baru berapa soalan je. Okey. Alright. Kalau ada soalan boleh teruskannya. Kalau tak ada soalan, kita akan teruskan pada soalan Ustaz. seterusnya. Ya saja. Ustaz, pakai lipstick atau lip gloss atau apa-apa je lah dekat bibir. Okey. Batal tak puasa? Pakai tak batal. Kalau tertelan yang batal. Senang ceritanya ada benda asing yang masuk dalam mulut selain daripada air liur, maka membatalkan puasa. Senang cerita gitulah. Kalau kata pakai lipstick ke apa, lip gloss ke apa lagi, lip balm ke, saya pun tak tahu sangat benda-benda ni sebab saya tak pakai. Cuma kadang-kadang bila kena buat syuting tu, dia suruh pakai makeup, dia suruh pakai reda je lah kena tadah muka tu. Kan? Jadi bila apa nama ni, ada benda asing tertelan, itu yang membatalkan. Kalau tak tertelan, tak menjadi masalah. Walaupun Ya. Sebab apa? Benda tu benda yang keperluan tak sebenarnya. Kalau tak pakai, tak ada masalah. Betul. Sama macam tadi kita katakan, tukang masak, dia merasa masakan. Lepas tu dia dah tahu dah benda tu kena keluarkan, tapi dia tak keluarkan, menyebabkan dia tertelan. Kan? Tetapi pada saya mudah je lah. Elakkan daripada, kalau kata nak pakai benda tu jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau setakat sikit yang dalam keadaan kita tak perasan. Kita tak perasan. Isu dia bila kita tak perasan, kita pakai, kemudian dia tak ada beza pun. Bila kita telan air liur, dia tak ada rasa yang berbeza. Maka di situ adalah kemaafan dia. Maksudnya kita tak tahu pun. Tapi kalau kata, kan ada setengah orang pakai bila kata kita pakai dalam keadaan tebal. Bila lipstick tu mencair, contohlah lipstick mencair, masuk dalam mulut kita terasa kan, ada rasa yang ini rasa macam lipstick aku cair ni. Luahkan dia, jangan kita telan. Jadi kalau kata kita dah rasa dan kita tahu itu adalah bahan asing, iaitu lipstick ataupun lip gloss ke lip balm ke apa benda lah, kita rasa, kita pun telan. Lepas tu kita kata tak sengaja. Kan? Jadi kalau kata macam tu, situasi dia berbezalah. Tapi kalau memang kita tak perasan langsung, maksudnya tak perasan langsung dan tak disengajakan, yang memang tak sengaja sungguh. Dan itu dalam Islam, bila mana benda yang tak disengajakan ataupun memang tak perasan, itu adalah kemaafannya di situ. Jadi dalam bulan Ramadan ni, elak-elaklah daripada pakai banyak-banyak sangat tu kan. Pakai sikit-sikit, sekadarnya kan. Yang risau tu bila kita dah rasa dalam mulut ada benda asing, rasa macam lipstick kan. Lipstick ada perasa? Saya pun tak pasti. Ada tak lipstick yang ada perasa? Ada, Ustaz. Ada kan? Kita pakai lipstick perasa apple. Rasa dah macam, air liur aku rasa apple. Kan? Kita pun telan. Lepas tu Allah tak sengaja. Itu bukan tak sengaja. Itu sengaja. Kan? Rasa chemical. Okey, jambu. Siapa suruh pakai? Bukan siapa suruh pakai. Nak masuk TV memang wajib kena pakai. Mak Jah nak tanya soalan ke Mak Jah? Okey, ada soalan? Ustaz, kalau rasa semua kan selalu yang dipakai, dia sedut kan Ustaz, itu batal tak puasa Ustaz? Dia setakat dia bau-bauan saja kan. Dia macam macam rasa pudina kan. Macam rasa angin saja kan. Dia setakat yang tu tak ada masalah. Sebab dia bukannya macam isu berkaitan dengan orang menggunakan inhaler apa semua tu kan. Dia tak ada masalah. Setakat yang dia tu? Ialah yang macam benda lipstick tu juga kan. Yalah, dia sedut tu. Dia sedut sekadar nak melegakan saluran pernafasan. Dia lebih kepada macam bau-bauan. Itu tak ada masalah. Okey, setakat yang atas kefahaman saya, ianya tidak memberikan sehingga tahap membatalkan puasa. Sebab kita bukan masukkan dia sampai ke dalam. Ada benda yang memang ada objek yang fizikal masuk ke dalam. Ini sekadar macam angin saja, dia tak ada masalah. Okey. Alright, sampai ke mana tadi? Okey. Adakah debu-debu di jalan boleh membatalkan puasa? Ni kadang-kadang orang naik kereta tak ada masalah sangat. Sebab orang naik kereta, dia pasang aircon kan. Dia tutup tingkap kan. Ni jenis orang yang bila dia naik motor pergi kerja kan. Petang-petang pula mengantuk. Bila dah mengantuk tu, dia pun
sambil dia naik motor, dia pun duk feeling tahun 80-an. Kan dia naik motor, dia buka full face dia nak menghilangkan ngantuk. Maklumlah bulan puasa, pukul 4, pukul 5 ngantuk dah kan. Dia pun layan tenang kan. Ku jejak kan jalan yang berliku. Tiba-tiba dia rasa macam ada habuk pula masuk dalam mulut. Kan? Batal tak puasa? Okey. Jadi jika debu jalan atau debu tepung ketika kita mengayaknya, ni nak buat kuih apa tadi? Puteri mandi, padat berendam. Mengayak-ayak tepung ni dia punya habuk kan naik kan. Tiba-tiba masuk ke dalam kerongkong ataupun masuk ke hidung sampai ke rongga mulut kita. Jadi batal ataupun tidak. Jadi sekiranya tanpa disengajakan, tidaklah membatalkan puasa. Kerana hal ini sukar dielakkan. Namun jika sengaja membuka mulut lalu debu tersebut masuk, batallah puasa. Dah tahu dah kan, kita tahu dah. Tengah-tengah kita mengayak tepung tu, kita nampak debu tepung tu naik, kita pun saja buka mulut besar-besar. Maka itu batal. Begitu juga bila mana kita naik motor, kita tahu depan tu ada pembinaan. Lori keluar masuk ada habuk, kita pun buka mulut. Maka bila mana kita sengaja buka mulut pada waktu itu, maka batallah puasa. Tapi kalau kata ialah tengah feeling, macam saya kata tadi kan, naik motor tengah feeling, duk rasa macam zaman-zaman Roy kan, Roy naik motor kan. Zaman-zaman cerita Azura tu kan. Sambil naik motor dia duk nyanyi Azura kan, ada sinar di matamu kan. Tengah duk naik, tengah duk menyanyi tu, perasan depan tu ada lori bawa tanah kan, masuk dalam mulut. Itu tak disengajakan. Kan. Mengimbau Azroy. Yalah maklumlah umur macam ni kadang-kadang dia punya memori tu dia flashback benda yang zaman-zaman remaja kan. Okey, alright. Seterusnya. Sampai ke mana? Okey. Ini soalan termasuk juga pada soalan yang tadi kata lipstick, lip balm kan. Jadi kita lihat adakah terlupa atau tidak sengaja akan membatalkan puasa. Okey. Jika semua perkara yang membatalkan puasa tadi tu, yang saya dah terangkan tadi beberapa situasi tu, dilakukan tanpa disengajakan atau terlupa, tidaklah akan membatalkan puasa. Ini kelonggaran yang saya katakan tadi. Kalau tak sengaja ataupun terlupa kan, pakai lipstick tak terasa pula adanya lipstick yang mencair kan, jadi tak sengaja. Jadi ianya tidak membatalkan puasa sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Sesiapa yang terlupa sedangkan ia berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya hanya Allah yang memberinya makan dan memberinya minum. Dan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man dhara'ahu al-qai fala qada'a alaih wa man istaqa fa alaihi al-qada'. Sesiapa yang terpaksa muntah maka tidaklah batal puasanya dan ia tidak wajib mengqada', dan sesiapa yang sengaja muntah maka batallah puasanya dan ia wajib mengqada'nya. Jadi clear dah soalan tu kan, tak sengaja ni, tak sengaja, tak perasan, ada kemaafan. Okey, tapi kalau memang sengaja dan perasan dan macam saya kata tadi, air liur ataupun kahak tu dah sampai dekat rongga mulut kan, dah sampai dekat rongga mulut, kita tahu dah ada rongga ada kahak tapi kita tak nak buang, kita telan, maka di situ tak boleh nak kata tak sengaja, tak boleh nak kata tak perasan. Okey. Bagaimana jika seseorang itu dipaksa makan, adakah puasanya akan batal? Menurut mazhab Syafi'i, tidak batal puasa orang yang dipaksa makan atau minum ataupun dipaksa melakukan persetubuhan kerana ia berlaku bukan dengan pilihannya. Tapi kat sini ada juga perbahasannya, apa dia? Kalau yang dimasukkan dengan paksaan itu adalah paksaan yang memang benar-benar menyebabkan kemudaratan kepada dirinya. Contoh dia katakan, datang perompak ke rumah kita kan, dia kata kau kena makan, kalau kau tak makan aku bunuh kan, kalau kau tak makan aku bunuh. Dia bawa pedang atau dia bawa pisau, maka pada waktu itu
Bila mana dia makan, maka tidak membatalkan puasanya. Kan. Tapi kalau dia kata apa nama ni? Kau kena makan. Kalau kau tak makan, aku yang makan. Contoh. Kan contoh. Maknanya tak bawa mudarat pada dia. Kata tak apalah, kau je lah makan. Jangan kita kata, saya kena ancam ni. Saya dipaksa untuk makan. Kalau tak makan, dia nak buat apa? Kalau tak makan, dia kata dia yang akan makan. Itu bukan ancaman, itu bukan paksaan. Itu ada pilihan. Jadi, yang dimaksudkan dengan paksaan itu mestilah sesuatu yang menyebabkan mudarat yang besar pada orang yang diberikan ancaman ataupun diberikan paksaan tersebut. Okey. Alright. Ada soalan lagi? Tak ada? Semua clear. Allah, 5 minit je lagi. Okey, alright. Okey, ada 2 perkara yang saya rasa saya nak cuba habiskan dalam masa 5 minit. Okey. Bagaimana jika seseorang itu tersilap menyangka fajar belum terbit lalu ia masih bersahur atau menyangka matahari telah terbenam lalu ia pun berbuka? Dia punya keyword dia ialah tersilap menyangka. Maksudnya sangkaan. Dia berbeza dengan terlupa ataupun dia tak tahu. Ini sangkaan. Okey. Seseorang yang menyangka fajar belum lagi terbit, yakni belum masuk waktu subuh. Lalu ia meneruskan makan dan minum atau bersetubuh dengan isteri atau sebagainya daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tiba-tiba setelah beberapa minit, kemudian ternyata padanya bahawa sangkaannya itu silap dan fajar sebenarnya telah pun terbit, yakni sudah masuk waktu subuh. Batallah puasanya pada hari itu mengikut jumhur ulama, imam-imam mazhab yang 4. Jadi dia sangka-sangka. Dia tak check betul-betul, bangun-bangun dia duduk sangka-sangka je kan, dia tak tengok jam kan. Jadi wajib ke atasnya mengqada puasa tersebut pada hari lain selepas Ramadan. Walau bagaimanapun, pada hari tersebut, ia tetap wajib menahan dirinya daripada makan, daripada minum dan sebagainya. Begitu juga bagi orang yang menyangka matahari telah pun terbenam. Kan? Dia duk ingat macam dah masuk waktu. Kan dulu pernah jadi satu isu kat mana satu tempat tu. Bilal tersilap melaungkan azan. Dia azan awal daripada waktu yang sepatutnya beberapa minit awal. Maka batal puasa semua orang yang makan pada waktu itu. Kan? Jadi itulah bezanya antara terlupa dengan tersilap. Kalau terlupa ni lain. Terlupa ni tak merosakkan puasa. Kerana tak dapat nak dielakkannya. Kan? Ia tidak mengingati bahawa ia sedang berpuasa. Itu contoh terlupa. Makan, dah kenyang 2 pinggan baru perasan. Allah, puasa baru hari pertama. Kelang kabut kita. Macam mana? Telefon ustaz sana, telefon ustaz sini. Tengok dekat Google, tengok dekat internet, tengok dekat YouTube kan. Batal ke tidak? Batal ke tidak kan? Jadi kalau kata itu tidak dia terlupa. Itu berbeza. Ini menyangka-nyangka. Sedangkan orang yang tersalah menyangka fajar belum terbit atau matahari sudah terbenam, ia adalah atas kelalaian dirinya. Hal ini dapat dielakkan jika ia berhati-hati. Ketika tersalah menyangka itu, ia mengingati ia sedang berpuasa. Cuma kelalaiannya menyebabkan ia melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Jadi itu pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Okey, alright. Dan saya rasa soalan yang terakhir. Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang sedang menikmati makan atau sedang bersetubuh lalu ia terdengar azan yang menandakan fajar subuh telah terbit. Dia makan, waktu dia makan dia tahu dah, dia yakin dah. Memang waktu tu dia tengok jam ada lagi 5 minit. Tapi pagi tu dia punya makan pula sedap sungguh kan, dengan sup ekornya, dengan telur dadarnya, kailan ikan masinnya, dengan ikan siakapnya, kan. Oh, sayang pula ni, makan lupa. Kan lupa yang masa tinggal 5 minit. Jadi bila mana dia tengah-tengah makan dengan azan. Jadi hendaklah ia segera meluahkan makanan yang ada di dalam mulutnya sebelum masuk ke kerongkongnya. Jika tidak diluahkan, sebaliknya terus ditelannya, maka batallah puasanya. Jadi bila mana dalam mulut dengar azan, kena luahkan. Jangan ditelan. Begitu juga jika ketika fajar sedang terbit, yakni ketika masuk waktu subuh, ia masih dalam keadaan bersama dengan isterinya, maka wajib untuk dia mencabut kemaluannya dengan segera, dan dengan mencabutnya itu tidaklah batal puasanya sekalipun sesudah itu keluar air maninya. Jadi namun jika ia tidak mencabutnya, yakni tidak menghentikan persetubuhannya dengan segera, maka batallah puasanya, bukan setakat batal,
bahkan wajib pula atas dirinya membayar kafarah, yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut mengikut jumhur ulama Imam Malik, Asy-Syafi'i dan juga Ahmad. Kerana batal puasa itu berlaku dengan persetubuhan yang disengajakan, bukannya disebabkan perkara lain. Okey. Jadi itu perkara yang berkaitan dengan makan dan juga melakukan persetubuhan dalam keadaan tak perasan. Maksudnya sebelum masa dia buat awal tu, masa dia makan tu memang belum masuk waktu subuh. Tetapi tengah-tengah makan tiba-tiba azan subuh pula. Jadi kena luahkanlah. Begitu juga dalam bab melakukan persetubuhan. Okey, ada masa lagi? Ada masa lagi seminit. Okey. Ada masa seminit. Adakah batal puasa orang yang bersetubuh pada malam hari tetapi ia mandi junub sebelum terbit fajar, iaitu setelah masuk waktu subuh? Boleh ataupun tidak? Malam bersama dengan suami ataupun isteri. Pagi-pagi itu sahur, lepas sahur dengan azan. Boleh tak teruskan puasa? Batal ataupun tidak? Jadi tidak batal puasa, kerana yang membatalkan puasa adalah jika berlaku persetubuhan itu selepas terbit fajar. Adapun mandi junub selepas terbit fajar, maka tidak memberi apa-apa kesan kepada puasanya. Okey. Alright. 10.30. Tadi saya mula lambat sikit, saya bagi ruang masa sikit sekiranya ada persoalan. Mungkin 1-2 soalan sekiranya ada. Kalau tak ada, alhamdulillah semua faham. Sebab hari ni ulang kaji perkara yang biasa kita dah alami. Cuma ada sikit-sikit lah benda yang mungkin tadi dibincangkan atas persoalan-persoalan yang menjadi kekeliruan dalam dalam persoalan melibatkan puasa. Kalau nak cerita pasal persoalan-persoalan ni banyak persoalan, hampir 100. Hari ni pun baru cerita beberapa belas je rasanya kan. Okey, ada soalan? Silakan Mak Jah. Mak Jah nak tanya ke? Saya buka Ada mic. yang nak tanya. Ke Mak Jah terbuka mic? Siapa nak tanya lagi? Silakan. Kalau tak ada. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bab nifas tadi kan dia datang 15 hari, lepas tu after 15 hari daripada hari ke-30 dia datang balik, dari itu jatuhnya kepada darah haid. Dalam tempoh berapa yang kita nak tahu yang maksudnya yang darah tu masih lagi darah nifas? Okey, Macam tadi tu 15 hari kan? Maksudnya tempoh berapa yang masa kita ada kategori darah nifas? Terima kasih Ustaz. Okey, dia persoalan tu ialah bila mana kita cerita tentang darah nifas, tempoh paling lama ialah 60 hari. Tetapi yang dimasukkan dengan 60 hari itu ialah 60 hari yang berturut-turut. Kan maksudnya dia tak berhenti. Bila mana dah berhenti, nanti boleh rujuk kalau nak lebih kepastian sekejap. Ada saya punya ni tadi. Line tak berapa okey pula. Sebab saya kena buka saya punya nota. Dia, okey, asasnya beginilah. Asasnya ialah darah nifas. Tempoh nifas adalah seperti berikut. Tempoh minimum ialah sedetik. Maksudnya tempoh paling pendek masa untuk darah nifas ialah sedetik. Tempoh maksimum ialah 60 hari. Tempoh kebiasaan ialah 40 hari. Oleh yang demikian jelas bahawa tempoh maksimum bagi seorang wanita keluar darah nifas ialah sebanyak 60 hari. Sekiranya darah tersebut keluar melebihi tempoh 60 hari, maka hukumnya adalah berikut. Sekiranya darah tersebut bersambung dan tidak berhenti walaupun sedetik, maka dihukumkan sebagai darah istihadah, iaitu hendaklah melihat kepada salah satu ciri-ciri istihadah. Maksudnya kalau lebih 60 hari itu terang dan jelas bahawa ianya melibatkan darah penyakit. Okey. Itu yang pertama. Sekejap lain tak apa okey lah. Okey. Lain okey dah. Okey. Jadi persoalan tadi, di dalam mazhab Syafi'i, had maksimum bagi darah nifas adalah 60 hari dan situasi yang berlaku tadi. Berlaku suatu keadaan apabila darah nifas berhenti dan naqa', yakni bersih tanpa darah selama 15 hari. Okey. Yang saya kongsikan awal tadi, selepas 15 hari, kemudian darah tu berhenti. Kemudian ada jarak 15 hari bersih. Kemudian datang kembali tetapi tempohnya masih tidak lebih 60 hari. Darah kedua tersebut tidak boleh dikira darah nifas. Sebaiknya adalah darah haid kerana terdapat selang selama 15 hari suci. Begitu juga apabila darah yang kedua itu melebihi 15 hari tetapi masih belum menemui kadar maksimum haid iaitu 60 hari,
maka dia dikira sebagai darah istihadah. Jadi dalam bab ini yang menjadi persoalan dia dikatakan apa tadi, ada tempoh nakak. Yakni tempoh nakak ni apa dia? Bersih tanpa darah selama 15 hari. Bila ada jarak 15 hari tu, maknanya darah yang keluar untuk tempoh yang kedua tu walaupun masih lagi dalam 60 hari, sebab maksimum dalam mazhab Syafi'i ialah 60 hari yang berterusan. Tetapi kalau kata 15 hari atau 10 hari berhenti dan ada tempoh nakak tadi tu dikatakan 15 hari, maka darah yang kedua itu adalah darah haid. Kalau kata lepas 15 hari, kan maksimum daripada darah haid ialah berapa hari tadi? Ingat tak tempoh maksimum darah haid? Selama 15 hari, betul tak? Dalam mazhab Syafi'i, Betul 15 hari. Okey, jadi yang pertama tadi 15 hari, kemudian itu dikatakan sebagai darah nifas. Kemudian ada tempoh 15 hari, tempoh suci, tempoh nakak tadi. Kemudian datang lagi kali yang kedua, 15 hari lagi. Okey, 15 hari lagi. Lebih 15 hari pula yang kedua tu. Darah haid tadi lebih 15 hari. Masuk hari yang ke-16, masuk hari yang ke-17. Walaupun masih lagi belum lebih 60 hari yang dikatakan darah nifas tadi, maka selepas hari yang ke-16 dan 17 dah termasuk pada kategori darah istihadah. Jadi kena cek doktor lah. Itu saya harap dapat membantulah dalam perkara persoalan yang dibangkitkan. Okey. Baik. Kalau tak ada soalan lagi, kita tutup. Tu Mak Jah. Ya. Silakan Mak Jah. Dengar tak Ustaz? Dengar. 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 Gini Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak cakap bukan bab tu, bab sembahyang Ustaz. Gini, orang tu sembahyang duduk atas kerusi, tapi bila dia sujud, tangan dia juntai ke bawah. Boleh ke Ustaz? Dia tak buka paha. Maksudnya duduk dalam keadaan dia di kerusi. Di kerusi. Rukuknya biasalah pos tu. Tapi bila dia sujud, niat sujud tu tak boleh ke bawah. Dia nak rendahkan, tangan dia juntai ke bawah, ke kaki. Dia letak ke kaki bawah. Okey, alright. Dia berkaitan dengan solat, berkaitan dengan solat bagi mereka yang uzur ni. Saya tak berani nak jawab sangat sebab kita nak kena tahu situasi orang tersebut, kan. Dari segi kemampuan dia, kan. Contoh, ada setengah orang dia silap. Okey, silap dia apa? Dia tersilap dalam nak memahami yang mana dia boleh duduk, yang mana dia kena berdiri. Okey, yang paling penting apa dia? Antara rukun dalam solat ialah berdiri dengan betul. Okey. Waktu dia takbiratul ihram, dia mampu berdiri. Tapi dia duduk. Okey. Sedangkan selagi mana dia mampu berdiri, dia takbir, dia baca Fatihah, agak-agak dah tak larat, baru dia boleh duduk. Begitu juga situasinya dalam keadaan bila mana dia sujud ataupun dalam keadaan dia rukuk. Dia kena buat sehabis baik, kan. Kalau kata, yelah, saya nak jawab tu sebab saya tak tahu situasi orang tu bagaimana, kan. Tangan dia tu kat mana sepatutnya bila mana sujud tu tangan letak di mana? Letak di lutut. Kita kena rendahkan badan kita, kan. Tetapi mungkin dalam keadaan keuzuran dia tu tak menyebabkan begitu. Dia terpaksa tangan tu sampai ke bawah, kan. Sujud sampai tunduk yang habis, kan. Jadi kena tengok situasi orang tu sebab situasi keuzuran seseorang tak sama. Jadi bila mana tak sama, kaedah solatnya dia agak berbeza antara satu sama lain. Itu bab solat. Itu setakat yang saya boleh berikan jawapan lah. Iyalah, okey Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, alright. Saya rasa cukup kot setakat itu. Tak ada soalan. Kita tutup majlis Ustaz. Okey, alright. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga Allah tambah kefahaman kita untuk kita agar Ramadan yang akan menjelang lagi 26 hari nanti, insya-Allah kita telah bersedia dari segi fizikal dan mental, dan Ramadan puasa kita lebih baik daripada sebelum ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Izinkan saya buat sedikit ibahan kuliah hari ini Ustaz. 5.10 petang kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke alam barzah. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yang Ma'arif Dato' Abbas bin Nurdin.
Dan 9.15 malam kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.